muka surat 42. Muka surat 42, kenabian, mukjizat dan karamat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula ya kuliah kalimat kita. Muka surat 42, baris pertama di atas. Kenabian. Macam mana Nabi itu? Nabi itu orang yang dilantik Allah Ta'ala jadi Nabi adalah daripada seorang lelaki yang saleh, yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan dikurnia, diberi wahyu kepadanya hanya untuk amalan bagi dirinya. Ada amalan orang jadi Nabi itu, tapi tidak disuruh disebar kepada kaumnya. Ya Nabi. Macam tiap-tiap orang jadi Nabi, tiap-tiap orang jadi Rasul, yang mesti pernah jadi Nabi. Jadi dua pangkatnya. Dan ada juga yang terus wafat dalam jadi Nabi aja, sebab jadi Rasul. Ada. Dan wajib mengiktikadkan bahawa kenabian itu tidak dapat diusahakan oleh seseorang sekalipun dengan cara melampau dalam membuat kebajikan dan beribadat. Bahkan ia semata-mata kurniaan Allah Ta'ala kepada mereka yang dikehendakinya. Sudah faham. Melainkan waya telah dilantik oleh Allah Ta'ala pun dengan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana banyak amal, bukan kerana tinggi iman, tidak. Waya telah dikehendaki oleh Allah SWT, diberi rahmat, jadi Nabi lah ya. Dan wajib mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala menguatkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan beberapa mukjizat yang lahir daripada mereka. Mukjizat tu suatu perkara yang tidak dapat dipelajari dan diamalkan. Ia merupakan suatu kurnia Allah. Apanya? Artinya untuk tandanya jadi Nabi dan untuk tandanya jadi Rasul. Ia guna mukjizat ya. Dan juga untuknya mengatasi segala sihir-sihir orang yang main sihir. Mukjizat bukan sihir. Suatu pemberian Tuhan kepada mereka untuk menandakannya ya Nabi atau Rasul. Ya mukjizat. Mukjizat artinya yang melemahkan lawan. Mukjiz. Ajiz artinya yang melemah. Ajiz melemah. Mukjizat itu yang melemahkan. Si dapat akal kita nak melawan. Si dapat. Macam Nabi, air keluar di celana Nabi itu, air keluar dari siapa? Tangannya direndam dalam air diminum. Ratus orang minum, air tu masih banyak aja. Ya dikatakan mukjizat. Pernah dalam suatu peperangan, tidak kekurangan air. Untuk pergi tempat ada air sangat jauh. Maka Nabi beritahu kepada sahabat, gumpul air-air kita semua tolong. Kalau suatu tempat adalah air, maka kita itu adalah bercupak macam ya. Lalu Nabi merendam tangannya di siya. Semuanya sahabat minum. Beratus orang sahabat minum tu, airnya si kurang. Ia ada difadah, wah air keluar dari tangan Nabi. Yang sebenarnya bukannya keluar kecucuk ke daya. Tangan Nabi itu direndam dalam air yang sikit ya. Puas para sahabat minum. Bekas ya, masuk waktu sebenarnya Nabi ambil lah uduk. Dapat ambil uduk juga. Di saya. Padahal kalau tu beratus tu, bukan main banyak uduk pakai kita. Air. Padahal Nabi dapat minum, dapat berodok mengenai air, digalakkan air mukjizat ya, yang mencaratkan adat. Si dapat akal manusia mikir macam ni saya. Ya tanpa pertolongan Allah. Allah yang nolong ya. Ia dikatakan mukjizat. Orang mukjizat tu artinya perkara yang melumpuhkan adat. Ya, mencaratkan adat. Orang yang pun saja ya ajiz. Kalau orang berjumpa saya lemah kita si dapat akal kita nak melawan. Kan ini bukan sihir. Ya mukjizat. Mukjizat tu
dipunyai oleh orang jadi nabi dan dipunyai oleh orang jadi rasul. Orang wali si dapat. Wali makin karamah. Karamah artinya kemuliaan. Kemuliaan. Macam Syekh Sultan Aulia kan. Contohnya, ada murid perempuannya di desa lah, di kampung kecil. Ada penjahat untuk nangkap perempuan dia, untuk mengugulnya. Ia berteriak, "Ya Syekh, sama kerja ini, bantu aku." Padahal rumahnya berapa batu, rumah perempuan tu. Seorang perempuan tu dihantar Tuhan kata dengan Syekh. Wah ya, jasad orang dihantar. Lalu Syekh ngambil selefarnya nukuk pala dengan selefar. Putar itu Syekh. Ya keramahnya. Bukan sihir kan? Allah Ta'ala dihantar Tuhan jasadnya pakai pukul. Apa namanya tadi? Syekh dengan selefar. Lalu selefar tinggal siap. Kemudian orang yang nak leput, perempuan tu dapat menyelamat dirinya. Berapa hari kemudian perempuan tu nangka tu, enggak Syekh yang berselefar macam tu. Pemata, Syekh selefarnya mahal. Ada berlian selefarnya. Lalu dia hantar. Katanya Syekh tu selefar kita. Aku dengar kata Syekh, memang aku dengar suara kau betul nak tolong. Iyalah aku nolong kau kata ya. Ya keramah namanya. Keramah pun satu perkara yang luar biasa juga. Banyak keramah-keramah yang ingat. Ada perempuan yang solehah juga keramat. Lakinya nak berbini baru. Nak jual bininya mati. Nak bininya mati. Ya, bininya nangkap ulah teduk dingkah dalam tempayan. Kematok. Pakai sebab jual bininya mati. Kan dia. Dia kata bagus. Kata suaminya, ada barang beli aku nak mahal dalam tubuh ya. Cuba aku ambil selok tangan kau sia. Ya, bininya muka selok. Tuhan ngubah ular jadi emas. Dia cakap, emas ular ya. Kenapa? Ya keramah, perempuan yang salihah. Lakinya ya orang asli, orang maksiat. Tak lupa. Keramah je namanya. Mungkin bininya waliyatullah. Isterinya. Makanya keramah tu diberi kepada siapa yang diberi Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjadi orang keramah ya boleh jadi. Kita tak boleh kita memperkecilkan orang. Kadang-kadang orang yang tak seronok tengah kita akan boleh jadi jiwanya bersih. Makanya diangkat Tuhan jadi wali Allah. Katanya situ. Dan wajib mengikatkan bahawa kenabian itu tidak dapat diusahakan oleh seseorang sekalipun dengan cara melampau di dalam membuat kebajikan dan beribadat. Bahkan ia semata-mata kurniaan Allah Ta'ala kepada mereka yang dikehendakinya. Dan wajib mengikatkan bahawa Allah Ta'ala menguatkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan beberapa mukjizat yang lahir daripada mereka. Dan mukjizat itu adalah pekerjaan yang mencarikan adat. Luar biasa. Misak adat katanya. Dan lahir daripada Nabi atau Rasul tatkala dibangkitkan. Sebagai tanda bagi kebenarannya seperti bulan terbelah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang di Yaman dapat nanggal. Ya, kaumnya untuk menetap Nabi kalau kebenarkan jadi Nabi jadi Rasul. Cuma belah bulan. Ya, Nabi belah bulan. Dapat tuan Yaman nanggal belah pecah dua macam ya. Apa kata balanya sihir Muhammad ya. Katanya sihir. Kalau Tuhan untuk tidak memberi iman, macam ialah ucapan orang yang si beriman ya. Nak kebajikan dari Tuhan dia duit dengan Nabi katanya sihir. Kemudian kita lihat sebagai tanda bagi kebenarannya seperti bulan terbelah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kayu dan batu bertutur dengannya. Waktu Nabi diangkat jadi rasul, Nabi melepas kayu-kayu mengucap tasbih, batu mengucap tasbih, memberi salam dengan Nabi kita. Ia adalah mukjizat.
dan air terpancar antara segala jarinya. Dan wajib mengikatkan pula tentang sabit karamat bagi wali-wali. Yang kita pada bulan. Ada orang kita ada kucing tu orang pandai pada macam saya nak jangan nak orang macam ya. Kadang-kadang orang dia anggap di pinggir di tengah kita rendah, hina, kita fikir orang madahnya dia wali jangan. Yang kita menghinakan. Kita sih tahu hati orang bersih ya apa namanya dapat kita nak menyelam ke dalam. Allah Taala yang mengetahui hatinya. Ya dia keramah. Macam di Sibuk ya. Ada bala ada akhir sebab apa hujang aloi ya. Ya. Hujang aloi ya nya paloi. Tapi nya isi pernah kerja dosa. Si pernah ngejajai ya. Kadang-kadang nya ya mau jual dipakai oleh orang dengan boleh terik. Coba kau nak nama jang. Kelak kau mengidit kau. Bawa je nyamadahnya. Bapa nama. Kadang-kadang kena kata orang. Ya orang si senunuh lah. Malahnya macam ya. Kalau kanya merapak suka dengan bapaknya nak lemas. Sidak kalau ada kebun buah dah kata datang ekspres. Rambutan penuh lah dalam perahu. Kena gelombang besar, karam lah. Iya, yang bapak. Nyaman kau. Arti nyaman kau katanya nak lemas sekarang yang ada bapak. Tapi bapak jadi marah. Kalau bapak tahu nyawang aloi. Iyalah pelik. Kadang-kadangnya macam orang keramah juga macam ya. Tu dah meninggal je. Ahim Ahim dah meninggal lah. Ya. Ya, bala ada Ahim ya. Dan wajib mengikatkan pula tentang sabit keramat bagi wali-wali. Jamaknya aulia. Kalau seorang waliyun, kalau banyak aulia. Kalau nabi anbiya jamaknya. Kalau rasul rusul. Rusul 3 huruf aja. Sin ra sin lam. Rusulun. Kalau rasul, ia seorang rasul, yang 4 huruf. Rasin walam, rasul. Ia seorang pesuruh. Kalau banyak, rusulun. Ia jamaknya. Kita lihat di situ. Selepas mereka mati, ketika hidup dan selepas mereka mati. Kadang-kadang keramah wali itu, kadang-kadang waktunya hidup nampak keramahnya, kadang-kadang setelahnya mati nampak keramahnya. Ada. Macam kita melihat ada makam-makam para wali Allah. Tempat ada orang yang sebenarnya kita dilarang kita ziarah makam wali. Kenapa? Tempat orang yang pernah diberi Tuhan rahmat. Jadi kita minta berdoa di sini semoga doa kita itu dikabul macam Tuhan makabul ke doanya mari. Ya, bukan minta dengannya. Jadi ada salah orang yang saya fikir, minta dengan wali. Bukan. Wali ya, orang yang pernah tuturnya mari didengar oleh Tuhan, dimakbulkan. Maka kita berdoa di sini tempat ya. Semoga doa kita dimakbul semacam mana Tuhan makbulkan doanya. Ya, hakikat kita jarah di sini. Tahu dah kita, sudah mati ni dia dapat menolong kita. Lama dah mati. Tapi tempat dia disuruh. Macam kita akan ziarah makam Nabi, makam Rasul, makam Aulia, makam para sahabat. Selepas mereka mati, ketika hidup pun nampak keramatnya ada juga setelahnya mati pun nampak keramat. Dan pekerjaan yang mencarikan adat yang lahir dari orang yang saleh, iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala. Walaupun si banyak ilmu, tapi doanya didengar Tuhan, ibadatnya didengar Tuhan, maka berhak kita percaya waya adalah termasuk orang-orang yang saleh, orang yang baik. Sama ada laki-laki atau perempuan. Macam Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia bukan ulama besar. Ia minat orang yang mulia, diberi Allah Ta'ala kemuliaan hatinya. Kajiannya jual malah kuih. Ia kajiannya untuk nyara hidupnya. Jadi satu malam
nya apa namanya tadi, membuat kuih lupa. Nya tiap-tiap malam ya sebelumnya tidur nya malah adunan kuih. Kelaknya bangun tengah malam kelak nya membakar kuih malam nya lupa. Bangun tengah malam. Padahalnya sedang ngantuk. Terpaksanya apa namanya mualah juga. Di akhir ngantuknya nya sembahyang. Wah, ya sembahyang sunat banyak, ratusan rakaat malam. Pada malam ya rakaat yang terakhir nya ngantuk, lupa hatinya dengan apa yang dibacanya. Lalu apa namanya tidur datang malaikat ngembaknya masuk ke alam syurga. Berjumpa dengan pokok-pokok yang menjadi pahala kepada orang yang beriman, yang beramal. Lalu sebuah pokok ia ada 100 buah emas. Sebiji buah jatuh ke bumi. Lalu ia nanya, apa nama pokok apa itu? Pokok emas. Apa pun tu? Kita, kata malaikat ya. Lalu dia bilang, sedihnya, alangkah bagusnya kalau nyesik jatuh. Apa kata malaikat? Kau rekat yang akhir lupa dengan Allah. Apalagi macam sembahyang kita. Yang saya ada berilmu kita akan banyak perkara-perkara kita, kekurangan kita masih banyak yang perlu kita perbetulkan, perlu kita perbaiki. Lalu bangunnya nangis ngenang pahala sigil buah emas ya tanggal. Kalau isi tanggal tentunya dapat 100% emas ya. Ialah bandingannya menjadi iktibar kepada kita tu. Ya apa Rabi' al-Adawiyah. Nya ya sebaya Adawiyah tu tingginya pangkat tabiatnya. Nya berjumpa dengan pernah berjumpa dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali, sama dengan Hasan al-Basri. Nabi lagi angat-angat. Berlama Nabi meninggal, nya lahir. Hasan al-Basri lahir, Adawiyah lahir. Pernah apa nama Hasan al-Basri ya ingin nak nunangnya. Nak nunang. Tapi nya si mau. Karenanya tadi udah kuat ingatan ni kepada Tuhan, rasa mood nak bersuami saya dah lagi. Lalu apa namanya Hasan Basri yang ngantar orang untuk nyeruan. Ya nyeruan. Gila bukan manusia perbuatan jahat, suka nak nyeruannya. Macam ni caranya nolak nyuruh Hasan Basri berhenti, jangan cari jalan nak nyeruannya lagi. Katanya lewat je kita orang lelaki diberi Tuhan tinggi derajat dari kami, si kami gila. Kami rendah katanya dapat nafsu. Katanya apa nama awal nafsu kita orang lelaki itu 1. Nafsu perempuan ya 9. Akal perempuan itu 1, nafsu 9. Akal apa nama kita orang lelaki itu 10, nafsu kita 1. Yang pada sikit tak malu. Nafsu duit Tuhan kita 1, kami 9, siada kami apa namanya ngerjat atau ngegir kedaya. Dapat kami nahan. Ya lalu semasa itu lalu malu. Si jadi lagi nyawan darah. Umpan tu siapa ada seruan. Perasaan itu ulama besar. Adalah sejarahnya macam yang menceritakan. Percaya kepada malaikat. Itu semuanya itu masuk dalam rukun iman. Percaya dengan para nabi. Percaya kepada malaikat. Kalau seorang malaikat ya malakun. Kalau banyak malaikatun. Dan wajib mengikatkan bahawa Allah Ta'ala ada beberapa malaikat. Mereka adalah hamba Allah Ta'ala yang terpelihara daripada segala mengerjakan maksiat. Serta suci daripada segala sifat manusia. Dan mereka amat banyak, tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah Ta'ala jua. Ya malaikat. Malaikat yang hanya diberi Allah Ta'ala akal, tetapi tidak diberi nafsu. Malaikat yang beribadat, dia terus menerusi ada iman mereka yang si turun, si naik. Sedangkan kita manusia tu, iman kita pernah turun, pernah naik. Waktu kita mengajar maksiat, iman kita turun. Waktu kita taat kepada Allah Ta'ala, menahan diri daripada mengajar dosa, iman kita naik. Sehingga
sampai dengan level malaikat. Level iman kita, kalau iman kita ya jangan diganggu oleh dosa-dosa yang kita kerjakan, yang kita berakal dengan Tuhan. Yang diberi akal dan nafsu manusia, kita ada akal, ada nafsu. Maka ialah kita diuji oleh Tuhan. Kalau kita dapat memelkuh, mengikat nafsu kita, ya waktu kita digoda oleh nafsu, kita akan diberi suatu kebaikan yang luar biasa, sama dengan kebaikan yang diberi Tuhan dengan malaikat tinggi. Kalau iman kita naik, kita jadi malaikat. Kalau iman kita turun, kita jadi haiwan. Haiwan ada nafsu tapi tidak diberi akal. Yang ada akal nafsu tu yang ada akal, malaikat ada akal, manusia ada akal, iblis ada akal, dan ada nafsu. Nafsu iblis yang semua sentiasa mendorong kepada kejahatan. Maka kita harus jaga diri kita, jangan percaya kepada syaitan atau malaikat tu. Ada orang beriktikad, katanya rumah kita itu ada bangsa rumah yang dimasuk oleh syaitan, ada rumah yang dimasuk oleh syaitan. Tapi kalau kita berpandu dengan hadis Nabi, rumah moden kita itu adalah ada rumah yang dimasuk oleh syaitan. Rumah ulama baik, rumah wali baik. Sebab apa? Kalau kita malah WC, tempat berak lah rumah, Allah Ta'ala tu sudah berjanji dengan malaikat, malaikat akan hantar askarnya 2 orang. Kalau rumah kita 3 tempat berak, 3 orang, 6 orang yang hantar. Walaupun rumah kita jadi hias, diberi kita medani pandai, dapat san tidur tempat berak kita ya, pun ada juga syaitan di antara Tuhan kasih. Siapa namanya? Khubus, yang ngaco orang lelaki, khaba'is yang ngaco orang puan. Tinggal lagi yang aktif, si aktif. Kalau kita macam orang si aktif, di zaman-zaman berak kita ada aja. Apalagi zaman berak nawan cerita, berkemis berdiri, dipancar, resin, nak terbalik, tantung ia. Di palanya. Ya suka ginya. Kata dalam kitab yang disusun oleh Yusuf Wabil, ada 9 tempat syaitan tu ngantar askarnya untuk ngangguk kita. Maka ya kita bila nak masuk jamban, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan khubus, yang ngaco orang lelaki, khaba'is yang ngaco orang puan. Macam ni caranya ngaco. Kita dikaconya, cara kita dimasuknya dalam pundi-pundi kemis kita, dipicitnya. Kalau kita macam doa, dipicit. Udah habis kita, bila kita nak basuh, dilepasnya. Ada lagi rasa kemis nak keluar. Ya kerja apa? Kerja hubus sana. Biar orang puan. Tapi kalau kita macam nasi, Allah Ta'ala udah mengawal kita, kena kita ingat Allah. Kalau kita berkebiasaan macam sana. Biar kita berak. Udah rasa nak berak. Kita angkat, ayah dah lagi rasa nak berteran. Dia diganggu oleh khubus. Khubus tu syaitan yang ngaco orang lelaki, khaba'is yang ngaco orang perempuan. Kemudian apabila kita lepas istinja, lepas kita berbasuh, lepas pintu jamban rumah kita ya, baca doa ghufranak. Kami mohon keampunanmu ya Allah. Minta ampun. Apanya? Alhamdulillahillazi adhaba 'anil 'adha wa 'afani. Bermula pujian bagi Tuhan yang menyembuhkan aku daripada penyakit nama berak ya. Kalau masih berak kan, sampai orang berak berminggu-minggu saya berak, penyakit ya. Jadi apa? Jadi semlit. Kalau semlit tu dia lama-lama lagi lah, dobor kita akan diserang oleh buasir. Ya kita macam Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha. Bermula bagi Tuhan yang telah
menghapuskan segala penyakit daripada aku, wa'afani, dan menggunakan kesihatan kepada aku. Jangan lupa baca doa. Jadi kita berak, jadi dapat pahala berak. Berkemih dapat pahala. Kalau kita ngikut cara ajaran syariat agama ada. Kadang-kadang ada ulama sejam je dia kerja lu khubus lah ya. Khaba'is awak sejam je dia. Berkemih nak keluar-keluar, rasa nak berkemih ada, si keluar, biar aja berak, rasa nak berak ada, tapi si keluar, ia kena ganggu khubus khaba'is. Maka kita perlu berdoa. Jadi kita hidup jangan lupa makan berdoa, lepas makan berdoa, nak tidur berdoa, bangun tidur berdoa, nak berjalan berdoa, masang baju berdoa, buka baju berdoa, semua berdoa. Buka pintu berdoa, masuk pintu berdoa, jangan lupa. Selain daripada pahala dapat, syaitan apa? Rupanya syaitan tu menyasuk jinaknya. Bila datang kan, kuah wajah ekornya. Pada kita macam lalu macam kena halangnya. Apa katanya, kita pulang ke rumah masalah kita ada peluang dah tidur rumah tu, waktu buka pintu untuk kita masuk. Biar je kalau yang pada rumah tu kita ada peluang nak makan, orang tu si tutup pintunya kalau tidak nak makan. Sampai kita nak makan pun dikacaunya juga, dikacau oleh syaitan. Jadi banyak kerja kita tu mesti hidup berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa berdoa. Tutup jendela berdoa, tutup pintu berdoa. Memang kalau kita si beriman, kita mikir apa? Kata Abang Perli, banyak sangat doa. Banyak sangat apa namanya? Apa nak cerita nak minta ampun kan? Ada cerita lagi cerita Firli. Orang lah dia Perli banyak sangat minta ampun katanya. Disuruh bacalah minta ampun banyak-banyak. Dan wajib mengikatkan bahawa Allah Ta'ala ada beberapa malaikat. Mereka adalah hamba Allah Ta'ala yang terpelihara daripada mengerjakan maksiat, tidak ia dengan dosa, serta suci daripada segala sifat manusia. Sik makan, sik minum, sik beristeri, sik beranak, sik tidur. Dan mereka amat banyak. Tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah Ta'ala juga. Kata Nabi, Baitul Ma'mur, ya, masjid malaikat. Baitul Ma'mur tu sama timbal dengan apa? Dengan Baitullah. Di atas langit lah. Di atas alam langit tempat Baitul Ma'mur, masjid ya. Nyampun apa kapasitinya 70,000. Masuk 70,000 tu sembahyang keluar, si masuk lagi. Si ada peluang masuk lagi 30,000 sampai hari kiamat. Artinya tak berapa triliun ke banyak malaikat tu, banyak sekali para malaikat. Nabi tangan tempat dia. Mereka ada 4 ketua iaitu Jibril, dia ketuanya, malaikat Jibril. Kedua Mikail, dalam Quran Michael dalam Quran nyebutnya Mikail. Lalu situ nyebutnya Mikail. Ya. Jibril ya tukang hantar wahyu. Mikail tu apa nama malaikat yang mengatur rezeki. Israfil yang meniup sangkakala. Bila dunia tu termasuk nyempun juga mati hari ya. Rupanya kalau mengikut dalam sejarah mengatakan 3 kalinya niup. Niup pertama belum kiamat. Niup pertama ya untuk menghidup api. Api kelak akan keluar dari tanah Yaman. Api besar. Tak berapa ekar panjangnya kah. Kenyisak manusia. Siapa yang hidup ketika akan disesat berimpun di Syria. Di siapa pada masyarakat dunia. Berapa milion manusia kelak. Bukan siapa bau tiup yang kedua ya menyuruh orang mati. Padanya nyemput lalu mati juga. Sampai lalu mati juga. Jadi saya ada hamba yang semua mereka mati semua. Hanya Allah Ta'ala yang hidup. Lalu Allah Ta'ala nyelamatnya. Selamat Tuhan. Siapa ada selamatnya? Apa namanya Israfil. Diselamatlah Tuhan. Lalu Tuhan nyuruh sekali
baru hidup semua. Hidup semua yang pertama sekali muka mata. Nabi kita Muhammad dan muka mata. Bukan siap baru dia ikut Nabi Isa. Bukan siap baru umat Muhammad yang berada di Baqi'. Orang Baqi' tu. Bayang kalau kita mati di Madinah ya di Gua di Baqi', can besar kita dapat bersama dengan Nabi bangkit. Di Baqi'. Kalau orang di Ma'la bangkit sama juga di tempat di tempat isterinya Khadijah. Di Ma'la dan di Subaikah. Dua tempat di Madinah, di Mekah ya. Di Ma'la dan di Subaikah. Semua bangun Nabi ngambak bendera. Jadi semua umat-umat yang di Sia yang berada di Baqi', yang berada di Subaikah, yang di Ma'la, semuanya di bawah bendera Nabi. Dan nak doa kita waktu siang tarawih ya. Macam ni bunyinya bah. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'addin wa 'ala salati hafizin wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa lil laghi mu'ridin wa fid dunya zahid wa fil akhirah ghaib. Macam ni bisa. Wa bidna syakirin wa tahta liwa Sayyidina Muhammad. Dan dan kita ya tadi minta berada di bawah panji-panji Nabi. Bukan main sedap mati ya, udah di bawah panji Nabi, joros ke syurga Allah. Orang yang di bawah panji Nabi ya, si ada kena periksa migration. Terus lalu ke syurga. Dia dikatakan liwa artinya bendera Nabi. Tahta di bawah liwa yang bendera Nabi. Apa ujang lebah? Wa tahta liwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati sa'irin. Sa'irin itu dalam kumpulannya berjalan. Doa yang bagus, doa yang dibaca dengan betul lah. InsyaAllah semoga mendatangkan makbul kepada kita. Dan Israel tu orang yang ambil nyawa. Zain tu siap peduli. Tempat kotor, ke rumah ada ada anjing siap peduli. Digepongnya orang nak mati ya. Hanya si takut nak kedaya. Masuk. Malaikat yang rahmat tu siap masuk rumah yang ada anjing. Mungkin ayah inang lah anjing. Sebenarnya siap masuk. Israel ni takut dengan anjing. Anjing ia pun dipulasnya juga nyawa anjingnya. Dan setengah daripada mereka adalah hamlatul aras, penanggung aras, malaikat tu. Artinya beberapa malaikat yang menanggung aras Ar-Rahman dan sekarang mereka ada 4 malaikat. Kini itu adalah 4. Dan pada hari kiamat 8 malaikat. Ditambah lagi 4 jadi 8. Malaikat tu ceritanya si ada makhluk yang sebesar malaikat. Makhluk yang pada bergerak lah. Makhluk bergerak tu banyak besar kan. Macam makhluk yang bergerak tu malaikat. Ceritanya situ sukatannya dari kuping telinga Nabi itu, dari kuping telinga tu ke bau tu perjalanan 500 tahun. Ya ni kata orang. Macam ni mun daripada akar kaki berapa juta tahun. Besarnya tubuh malaikat ya. Ni ndak perjalanan 50,000 tahun 2 minit dia datang. Macam Jibril ya. Macam Nabi Yusuf dicampak oleh abang-abangnya, disalut yang tangan kena ya. Disalut. Munda ya nak tenggelam nemiak dalam sumur ditikam oleh abang-abangnya. Tapi macam cepat. Kalau orang yang dapat bantuan Allah Taala ya cepat sekali. Kenapa? Kerana badannya besar, tinggi, besar kekuatannya. Maka para malaikat ya kita heran lah. Kalau kita dengar dalam Quran tu ada perjalanan 50,000 tahun dapat dalam 2 detik sudah datang. 2 detik tek saja sudah datang. Cepatnya kena ya.
Kita lihat. Dan sekarang mereka ada 4 malaikat yang jaga aras, dan pada hari kiamat tambah lagi 4 jadi 8. Setengah daripada mereka wajib diketahui secara tafsil, satu persatu. Setengahnya dengan cara ijmal. Mereka terdiri daripada 10 malaikat, iaitu 4 ketua malaikat yang tersebut. Ditambah lagi dengan mungkar. Jadi berapa? Ada 5. Nakirun. Dah 6. Yang bertanya kepada sekalian si mati. Kita akan ni wayang mati berkecai. Dia tak udarakan. Tak tanya je roh yang bukan tubuh yang dia tanya, roh yang tanya. Mati ditelan ikan, mati ditelan ular, mati dimakan harimau, mati dimakan buaya. Semuanya akan ditanya. Ya, caranya mati je. Cara jasad mati je macam ya. Tapi rohnya tetap kena tanya. Ridwan. Nama dia kata. Ingat, di situ yang dibenar kita beri nama Jibril boleh. Boleh kita beri nama anak kita nama Jibril, boleh Sisi makruh. Mikail boleh. Israfil boleh. Israel jangan, makruh. Nyasi haram. Jangan beri nama anak cucu kita nama Israel. Kena ya keras ya. Keras. Mungkar pun jangan. Ya orang. Nakir pun jangan. Tapi Ridwan boleh. Yang menjaga syurga. Malik boleh. Yang jaga neraka ya boleh. Walaupun yang jaga neraka. Tak apa. Rakib boleh. Atid boleh. Satu menjaga sebelah kanan orang yang mukallaf dan satu lagi sebelah kiri. Keduanya menyuratkan sekalian kebajikan dan kejahatan. Kejahatan. Kalau kita siap bertobat, ceritanya apabila kita melakukan kesalahan, mereka belah kanan untuk melarang, mereka belah kiri itu jangan tulis dulu. Tunggu dulu bangkalinya mau tobat. Kalau tobat, jadi si tobat kita lepas daripada masa yang dia lagi lebih daripada 6 jam katanya. Bawa ditulis. Tulis, kalau nyamak dia dihapuskan, taubatlah. Taubat, baca istighfar, baca sedul istighfar. InsyaAllah kita esok hari kita melazimkan membaca. Siapa kalau kita mamanya dipimpin oleh Osman, kita ngikut bacanya. Jadi jangan soalnya macam jamak, macam mufrad. Jadi kita lancar macam. Di rumah kita pun jadi kita esok hari si ada lagi jemaah sembahyang sembahyang. Boleh kita sembahyang sini kita tinggal. Kita ada hotel, sembahyang ada hotel. Sembahyang dulu. Atau kalau kita nak sembahyang sunnah macam yang tadi boleh je sembahyang sunnah boleh. Tapi kita tidak diadakan jemaah. Sebab apa? Kerana ia bahagian syariat ya. Kecuali syariat ya sembahyang sunat yang disunat berjemaah. Bawa kita berjemaah. Ada orang pada hok yang ajar. Lewat je berbaliknya lama ya. Kita di Bertah Demal ni. Berapa puluh tahun dah kita di sini dah. Lalu si pandai-pandai rupanya sembahyang. Dan semua doa dia pun. Punya sangat. Bukannya susah gila sebenarnya, kan mudah. Kalau kita hafal ayat panjang kalau si hafal baca kuliah boleh. Apa katanya lagi di situ? Siksaan tentang siksaan kubur. Orang siksaan bukan diapit ya. Ada para ulama beritahu bumi isinya sebang ngapit orang lewat jaga awaknya macam ya. Artinya orang yang beriman pun si dimiskan mesti kena apit juga. Tapi caranya ngapit ya dengan hormat. Katanya caranya ngapit ya macam ibu kasih sayang anak-anak, gino ada kan. Dia apit ya namanya. Tapi anak tu orang yang disiksa yang diapit katanya bertemu tulang rusuk tu. Dia apit oleh bumi. Ia siksa. Orang yang derhaka dengan Tuhan, derhaka dengan Nabi. Tapi orang yang beriman tak dibuai, diindung.
bumi ya sebagai ibu kita, gendong kita, nyelamat kita. Bukan saya boleh lepas. Artinya api tiada merupakan suatu pintu masuk yang mesti dilalui oleh orang. Tapi orang beriman digendong dengan bagus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digendong dengan bagus. Kita berdoakan. Percaya kepada kitab dan wajib mengiktikadkan bahawasanya bagi Allah Ta'ala ada beberapa kitab yang diturunkan ke atas beberapa orang rasulnya. Setengah daripadanya Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya, kitab besar 4 buah ya. Jadi wajib kita beriman ya. Walaupun kitab yakin itu sudah diubah suai oleh Yahudi, oleh Nasrani, namun hakikatnya masih kita disuruh percaya. Tapi kita jangan percaya dengan yang dikandungnya lagi. Kenapa? Kerana sudah diubah oleh tangan-tangan yang berani mengajarkan dosa. Cukup banget ya, insyaAllah. Zohar dah. Awal Zohar tu tangan. Siaman ya? Ha? Siaman. Selamat kah? Oh, ya kita sama sikit je lah. Dia mana tak selamat dia? Percaya kepada nabi-nabi, para malaikat dan para sahabat serta kedudukan mereka. Dan wajib mengiktikadkan. Mengiktikad itu artinya apa? Kita masang niat dalam hati kita bahawa Nabi kita SAW adalah yang lebih utama daripada sekalian makhluk. Wajib ya. Seorang orang ada, oh ini Muhammad ya kalah kena malaikat. Nabi Muhammad ya manusia. Nabi Muhammad walaupun dia manusia, derajatnya daripada semua makhluknya nombor 1. Tinggi mulianya. Di kanak Tuhan macam ya. Gitu ya. Maka di situ adalah lebih utama daripada sekalian makhluk. Yang paling utama selepas Nabi kita ialah Nabi Ibrahim. Ya, utama yang kedua Nabi Ibrahim. Seterusnya Nabi Musa nombor 3. Seterusnya Nabi Isa nombor 4. Seterusnya Nabi Nuh. Kalimah-kalimah ini dinamakan ulul azmi. Ulul azmi itu orang yang banyak menerima ujian dan penderitaan yang luar biasa. Sila tu ujiannya mati. Tinggal lagi Tuhan tidak mentakdirkannya bukan mati dibunuh, maka ia tidak selamat. Nabi Nuh nak dibunuh, Nabi Ibrahim nang sudah dibunuh, tapi si mati kerana bukan takdirnya mati, maka ia bunuh. Nabi Muhammad pun pernah juga ditunjang dengan batu besar waktunya pengadilan di rumah orang Yahudi di Madinah. Jibril beritahu, nyawa Nabi kita berselendong. Maka batu ibu gua depan Nabi. Nabi Isa dikejar oleh tentera Rom kerana ada murid nyawa Yahudi tidak suka dengan Nabi Isa tu, makanya perlu dibunuh. Kita lihat kalimah-kalimah ini dinamakan ulul azmi. Kemudian rasul-rasul selain mereka, kemudian sekalian nabi yang bukan rasul, tinggi je pangkatnya, martabat mereka berlebih kurang di sisi Allah Ta'ala. Nabi-Nabi Rasul kesudahan kemudian sekalian ketua-ketua malaikat, kemudian segala malaikat yang lain, kemudian segala sahabat dan sekalian mereka berlebih kurang di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang paling utama Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling utama. Seterusnya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali menurut tertib jawatan khalifah mereka. Dan 6 lagi mencukupkan 10 orang yang diberi berita gembira dengan syurga. Lagi hidup, 10 tu kita dapat syurga. Masya Allah, dijanjikan. Jibril beritahu dengan Nabi itu dijanji syurga. Mereka ialah siapa?
Talha bin Abdullah. Perkataan Talha tu boleh tak kita beri nama anak cucu tempi lari. Dia tak ya. Bila beranakan. Kita pada siapa nak anak. Siapa nak patut pakai namanya tu kalau kita pergi jari. Beri lesen sementara tu. Siapa namanya Talha. Kalau anak laki-laki beri nama Talha, pokoknya boleh cari nama apa namanya lebih bagus. Dia sesuai. Kita beri nama sebenarnya. Kalau anak laki, boleh diberi nama Talha. Talha bin Abdullah, Zubair bin Al-Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah macam Ubaidah ya. Abu Ubaidah Al-Amir bin Al-Jarrah. Kemudian diikuti oleh tabi'in. Tabi'in tu artinya orang-orang yang ikut tabi'in. Orang ikut tabi'in tu, siapa tabi'in dia macam sila Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dia tabi'in. Yakni yang mengikut para sahabat, iaitu semua yang berjumpa dengan mereka. Saya sekolah doa insyaAllah. Tu berapa tu untuk bacakan datang dengan tanda muka surat 343. Ya. Catatan ni huruf 1 tu akan kita bacakan. InsyaAllah. Kalau dapat sekali-sekali, mesti dapat berkali dua kali. Dapat. Jadi sudah yang madah terjadi ada dua sekian dulu insya-Allah kita akan